back to my channel kepada korang semua yang setia bersama aku dan setia bersama kes yang aku hadapi. Terima kasih kepada korang semua. Dan hari ini aku just tak ada apa pagi ni, cuma aku nak memberi respon kepada komen-komen yang kat bawah tu lah, yang mungkin ada salah faham ataupun salah anggap berkenaan isu yang tangkapan aku baru ni. Dan aku just nak buat justifikasi ataupun klarifikasi dekat sini yang nak bagi korang faham dan jelas lah. Sebenarnya aku seorang warga negara Malaysia yang memegang kepada rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, di mana aku menghormati undang-undang yang telah diberikan ataupun diperuntukkan di dalam negara Malaysia ni, dan aku tak ada masalah untuk benda tu. Dan aku sebenarnya pagi ni nak cerita sedikit pengalaman aku semasa aku ditangkap dan ditahan di IPD Dangwangi. Dan mungkin dalam video semalam penjelasan aku tu aku cerita sikit je, sebab yelah tak nak benda ni panjang-panjang ataupun korang tengok video tu terlalu panjang. Aku pun dalam keadaan yang tak berapa nak yelah kita marah, kita rasa macam tak nanya. Jadi aku tak nak benda tu dipengaruhi oleh emosi aku. Jadi aku akan ceritakan benda yang sikit je lah semalam. Jadi hari ni aku nak ceritakan yang aku sangat hormat dan aku rasa terima kasih sangat-sangat dekat seluruh pegawai ataupun IO dekat IPD Dangwangi tu, sebab aku sedih nak cerita benda ni sebab aku dilayan sangat baik oleh diorang. Okay, aku bukanlah ditangkap di rumah, sebabnya diorang call aku untuk menyatakan bahawa aku ada kes pasal penghinaan dalam video tersebut. Dan aku cakap okey lah, kalau kita nak jumpa, kita jumpa kat balai polis, sebab yelah aku pun takut scammer ke apa. And diorang okey, diorang kata okey lah kita jumpa kat balai polis Damansara Damai. Dan jumpa, tiba-tiba balai polis Damansara Damai tu tutup. Jadi kita orang keluar kejap, lepas tu aku jumpa dengan pegawai penangkap tu, dan dia tunjukkan lah orang yang ataupun report tu lah yang menyatakan ke atas aku. And during that time pun aku dah tanya saya ditahan atas section berapa. Dia kata saya hanyalah pegawai penangkapan, jadi selebihnya boleh bagi penerangan dekat balai polis Dangwangi, sebab report ni buat dekat sana. Jadi aku pun pergilah ke balai polis Dangwangi. Dia escort oleh mereka, bukan aku naik kereta polis, sebab aku pergi dengan housemate aku. Jadi aku pergi sana, dan apabila sampai dekat sana, naik ke tingkat 9, dan tak ada, diorang tak ada marah aku, tak ada. Diorang memang cakap baik-baik. Diorang kata saya ni menjalankan tanggungjawab saya pun tak pasti kes ni sebab apa, dia pun kena through boss dia. Jadi aku faham, sebab aku pun tahu kita masing-masing ada tanggungjawab, dan dia pun lah jalankan tanggungjawab dia, dan aku memudahkan tanggungjawab dia untuk aku pergi ke sana untuk bagi penerangan. Tapi sebelum masa nak pergi tu, dia dah datang kat rumah. Dia kata boleh tak bagi bahan bukti. Korang jangan salah faham, yang bila aku kata barang rampasan tu adalah terms yang digunakan dalam bagi pihak polis lah. Sebenarnya barang tu tak dirampas, sebaliknya bila mereka minta aku serahkan lah. Jadi laptop semua, sebab buat apa aku nak takut, aku tak buat salah, aku tak rasa bersalah. Jadi dia kata ada laptop tak. Lepas tu dengan cap, dengan baju yang aku pakai dalam video tu, jadi aku berikan dan serahkan kepada diorang. Aku yang berikan, aku yang serahkan benda tu, sebab untuk memudahkan diorang untuk buat siasatan semua. Jadi bila pagi aku kat sana, orang buka report, dan pukul 4 tu, sebelum pukul 4 macam tu, diorang nak makan, diorang nak sahur semua. So ada sebungkus nasi. Lepas tu dia siap bagi lagi, sebab yang kena tangkap tu, yang kena tahan tu aku dengan seorang lagi sahabat aku yang baru aku jumpa time tu. Dia pun ditahan kerana komen dia dekat Facebook. Dan aku pun tak nak cerita kes dia lagi. Nanti maybe kalau korang tahu, aku akan cerita kemudian, sebab yelah aku kena minta kebenaran dia dulu, sebab ni kisah dia, bukan kisah aku. Jadi aku akan ceritakan aku dulu. So pegawai polis tu kata awak makanlah ni dulu. Kau bayangkan betapa baiknya dia layan aku, sampai dia suruh aku makan dulu nasi goreng Pattaya tu. Kalau nak kata aku ni bersalah, tak adanya dia orang nak layan macam tu. Siap dia offer air kopi lagi, siap dia offer air, lepas tu ada biskut. Lepas tu aku cakap tak apalah, siapa nak makan time-time macam tu. Tapi aku makan lah, sebab aku nak berpuasa hari tu, sebab aku kenalah sahur. Walaupun aku ni jenis yang macam, aku risau. Siapa tak risau babe, first time kena tangkap, siapa tak risau. Kalau korang jadi aku rasa dah jadi macam kawan aku tu lah, yang dah tak tentu arah semua. Yang yelah dia ada anak bini semua, tapi yelah aku memikirkan
aku tak dijatuhkan hukum lagi. Aku tak bersalah. Aku cuma orang yang ditangkap. Macam tu je. Jadi aku makan nasi goreng pattaya tu separuh. Tak boleh nak habiskan pun. Aku offer kat kawan aku tu. Dia pun tak nak. Jadi dah buat keluar report semua. Polis tu kata saya terpaksa ikut SOP. Dia kata saya bila dah keluar buat report macam ni, dah ada report, saya kena tahan awak, saya kena gari awak lah. Lepas tu tak ada perasaannya. Dia siap aku hulurkan tangan dan dia gari pun tak rapat. I mean like macam tak menyakitkan tangan aku. Tapi kenalah ketatkan sebab SOP nya macam tu. Dan dia bawa aku ke lock up dengan gari. Lepas tu kami berdua lah digari dan turun ke lock up. Dan sampai kat lock up pun kami masih menunggu sama ada kena masuk lock up ataupun just tunggu untuk didengarkan penerangan kami lah. Tunggu pegawai semua tu. Tapi sebabkan masa tu baru pukul 5.30, jadi masa tu baru handphone aku dirampas sebab kita orang kena masuk dalam sel penjara tu. Dan ada 2-3 orang pegawai yang tanya kes aku. Dia kata kes pasal apa ni, pasal aku cerita pasal kes. Lepas tu dia orang kata kesian awak. Dia kata benda macam ni kecil sangat tapi masuk. Tapi yelah aku faham sebab itu adalah tanggungjawab dia orang. Dia orang pun mendapat arahan. Jadi dia orang terpaksa terpaksa masukkan aku dekat dalam sel tu. Jadi aku tanggal baju semua. Time tu rasa sedih sangat. Sedih sebab ini adalah kali pertama. Kalau aku ingat balik, aku recall time tu sebab aku ni memang aku ni bukanlah jahat. I mean like aku ni memang nakal. Aku ni jenis yang bila orang kata ya pun aku tak akan ya kan. Sebab kalau aku rasa benda tu salah dan salah. Aku daripada kecil aku suka menegakkan benda yang betul. Jadi masa sekolah pun aku masuk debate semua sebab itu personality aku. Aku tak nak ada penindasan ke apa. Dan masa aku pakai baju lock up tu baru aku realise yang macam oh this is true, yang memang aku kena masuk dalam lock up sebab. Tapi it's okay sebab ini sebab adalah pengalaman aku. Kalau aku tak pakai aku tak tahu, pengajaran untuk aku juga. Dan masa dia suruh petanggal baju tu rasa sedih sangat. Yang kawan aku ni lagi sedih sebab dia bagi aku dia langsung tak bersalah. Bagi aku sebab dia punya kesalahan tu sangat minor. Tapi bagi aku ni adalah first time aku pakai baju tu. Dan aku tengok orang semua orang yang dalam lock up, suspek semua tu. Dan aku rasa sedih sebab kalau aku betul aku salah, aku okay. Tapi sebab aku tak rasa aku salah dan aku dimasukkan semua tu sebab yelah kita ni momokkan dengan cerita semua yang macam kalau masuk penjara, masuk lock up tu bersalah, masuk lock up tu salah. Jadi aku pun adalah sedikit dekat dalam pemikiran aku macam tu, yang maksudnya aku ni bersalah ke, bersalah besar ke yang aku kena sampai macam ni. Walaupun itu adalah hak diorang untuk jalankan tugas dan aku beri kerjasama. Aku salin baju semua dah masuk dalam lock up. Dan kau bayangkan kawan aku ni dah menangis-nangis, yang teringat kat anak bini dia, teringat dekat anak, teringat kat bini, teringat kat family. Tapi aku, it's okay. Aku bujang, aku okay lagi. Aku boleh menahan sebab di dada. Sebab yelah aku family aku pun tak tahu lagi masa tu. Aku jenis tak suka sangat nak beritahu apa-apa selagi benda tu belum sahih. Dan aku pun tak boleh nak contact. Yelah takkan kau nak sampai hati kau nak beritahu mak kau. Kalau mak aku tahu aku masuk jail ke apa, takkan dia risau kan. Yang macam kenapa sama masuk jail, anak aku buat apa semua. Kalau korang dekat tempat aku mungkin korang ada perasaan yang sama lah. Jadi aku tak nak salahkan tahu siapa. Aku just beritahu housemate aku supaya nanti masa nak jamin baru aku call. Macam tu lah. Tapi yang jamin aku tu Anis. Okay, jadi masa dalam sel tu pun tak ada orang yang suspek dalam tu pun baik. Betul macam Abid Liu kata, kalau Allah sayang kita, InsyaAllah manusia sayang kita. Sebab aku tak rasa suspek dalam tu pun semua bersalah. Ada di antara mereka yang dianiaya, mungkin sama seperti aku. Dan diorang sangat baik dengan aku, siap bagi space untuk aku baring, siap nak share makanan, and tanya aku kenapa masuk dalam ni. And bila diorang dengar kes aku, dia kata kenapa? Kau bukan bunuh orang, kau bukan pergi merompak. Kenapa kau kena masuk dalam ni?
lagi sedih bila aku dengar cerita diorang. Bukan aku lagi bersyukur sebab kes aku ni, aku baju purple, kes aku kes komersial kira-kira ringan. Kalau diorang kes jenayah, ada yang berompak, ada yang membunuh, tapi diorang tak terbukti bersalah apa lagi. Daripada cerita diorang, kadang-kadang diorang saksi saja, tapi sebab penjenayah yang betul tu tak ditangkap lagi, jadi sebab tu diorang duduk dalam penjara. And berhari-hari, kau bayangkan aku tu tak sampai sehari pun aku baru masuk dalam 12 jam macam tu je. Tu pun aku dah rasa macam dunia ni gelap dan tak boleh nak bernafas even dalam tu, sebab dada kita jadi, kita terlalu banyak berfikir. Tapi aku keep positif. Aku dah thinking yang macam kalau kena pun 7 hari, apa aku nak buat hari ni. Aku terpaksa buat macam tu. Aku kena positifkan mind aku. Takkanlah aku nak just fikir what's next. Aku just fikir apa yang aku boleh buat as aku rakyat Malaysia, apa hak yang aku ada. Dan Alhamdulillah, pegawai-pegawai semua tu bila tanya, diorang tak ada pun layan kasar-kasar. Diorang sangat baik. Even sampai aku keluar tu, aku pun keluar dan dijamin dengan penuh kehormatan. Semua kata macam kau tak patut pun dalam penjara ni, kau tak patut pun kena lock up semua. Dan diorang sangat baik. Diorang siap tengok lagi video aku dekat YouTube semua. Sebab sebelum masuk lock up tu, diorang dah minta semua. Dan diorang kata macam tak ada apa pun dalam video tu. Dan terima kasih sangat-sangat pegawai semua yang dekat sana. Kalau korang tengok video aku, terima kasih. You know who you are. Dan aku pun tak sangka yang, sebab aku is nobody. Cuma aku adalah YouTuber yang membuat tentang isu semasa. Apa yang message yang aku nak sampai kat korang semua. And kalau korang rasa aku ni betul di pihak aku, korang share video ni dekat wall korang. Korang share video ni dekat orang dekat luar sana, supaya diorang tahu yang it's okay kalau nak bersuara. It's okay untuk meluahkan apa yang korang rasa betul. Korang rasa itu adalah hak korang. Sebab kita ni terlalu banyak dinafikan haknya dekat Malaysia ni oleh mereka-mereka yang nak tindas kita. Macam aku is nobody. Kenapa kau nak buat kat channel aku macam ni? Kenapa kau nak report dekat channel aku macam ni? Kenapa kau perlu takut dengan aku? Aku ni seorang individu yang tak ada apa-apa. Tak ada duit juta-juta, tak ada duit puluh ribu. It's nothing. Aku just YouTuber yang nak sampaikan message dekat luar sana. Message yang betul, tapi kau buat macam ni. Kau report aku, kau tindas aku. And aku is nobody compared to you yang buat aku macam ni. Aku nobody. Dan apakah kesan kalau kau buat aku macam ni? Mentally tortured pada aku. Kalau aku bersalah, yes, kalau aku bersalah. Tapi sekarang aku ada orang yang dituduh, aku belum dibuktikan bersalah lagi. Dan apa yang aku nak sampaikan ke korang dekat sana, jangan takut untuk bersuara yang apa yang kita rasa betul. Sebab mereka yang besar-besar kat luar sana tu sepatutnya takut dengan orang ramai macam ni. Macam kita, sebab kita lagi besar suara kita. Kita as rakyat biasa. Kalau tanpa rakyat biasa ni, kau tak ada dekat posisi kau sekarang. Kau tak ada duit juta-juta, kau tak ada kuasa pun. And kalau tak ada sokongan netizen semua ni, rakyat Malaysia ni, kau pun tak ada company besar-besar macam tu nak boleh jual itu ini. And nak guna pengaruh kau, tak boleh. Sebab sokongan diorang. Tapi bila kau buat macam ni kat aku, itu adalah aniaya. Walaupun aku belum terbukti bersalah lagi. Kau buat macam ni kat aku, ibarat kau macam kau lagi memarakkan kemarahan orang. Macam aku cakap, aku is no one. Kau nak strike YouTube aku, berapa sangat income aku buat kat YouTube aku. And kenapa kau tak strike channel-channel yang lagi besar? Bukanlah maksud aku macam nak cakap kau sepatutnya pergi strike diorang. Tak. Ibaratnya macam kenapa aku? Kenapa kau sakit hati sangat dengan aku? And kenapa kau nak tutup mulut aku supaya bercakap benda yang betul? Kenapa kau terasa sangat dengan apa yang aku cakap? Sedangkan I'm standing on fact. Fakta yang keluarkan isu semasa. Kalau kau tak mulakan dulu, kau tak keluarkan isu perkauman semua, orang takkan react. Orang takkan react dengan kau punya video semua. Orang takkan bagi pendapat diorang. Dan netizen pun banyak lagi kerja diorang. Kau ingat rakyat biasa ni nak layan korang ke? Ha? Kalau korang tak buat benda-benda macam tu, kita orang pun tak layan. Dan that's it. Aku just nak beritahu kat korang yang mana yang
Maybe korang kata okey lah duduk penjara boleh merasa. Aku okey kalau aku bersalah. Tapi kalau aku tak bersalah macam mana? Macam mana? Aku tanya korang. Sebab kau tahu apa yang kau buat. Kalau kau even kalau kau bersalah pun, besar mana salah kau dan layak ke kau diperlakukan sedemikian. Dan siapa kau sampai kau kena macam ni? Adakah sebabkan aku bagi pengaruh satu Malaysian dengan cakap aku? Tak. Hanya audio-audio aku yang kecil ni yang dengar lah ataupun bersetuju dengan aku. That's it. Dan aku nak pesan kat korang, share video ni biar semua orang YouTuber dekat luar sana tahu, content creator kat luar tu semua tahu yang kalau korang buat the right thing, just go on. Even korang kena dakwa ke apa ke, kalau korang rasa betul, dan fight for it. Jangan jadi disebabkan ada orang yang buat macam ni dan korang jadi patah semangat dan korang tak buat dah benda-benda macam ni. Ingat, apa yang kita buat itu betul adalah bukan untuk diri kita. Kadang-kadang ianya betul untuk semua orang, kebaikan semua orang. Kalau aku tak bersuara, mungkin tak ada orang nak bersuara. Tu prinsip aku pegang. Dan terima kasih kepada korang semua yang support. Emotional, bukan sebab apa, sebab ni first time aku kena macam ni. Kalau korang kat tempat aku, mungkin korang akan faham. Dan it's okay, aku maafkan siapa-siapa yang komen yang kata tu pada muka kalau siapa suruh kau nak buat isu semasa. Inilah tanggungjawab yang kau kena terima, inilah beban yang kau terima, inilah kifarah kau banyak buat jahat. It's okay, aku faham. Mungkin korang pun tak berada di tempat aku, korang pun tak kenal aku, jadi korang tak faham. It's okay, korang nak cakap apa-apa pun itu hak kau. Aku menghormati sebab korang menghormati apa pandangan aku. That's it. Jadi terima kasih kepada korang semua. Selamat berpuasa. Dan macam aku pesan tadi, share lah video ni supaya aku nak, satu je message aku nak sampaikan. Kalau anda di pihak yang benar, jangan takut. Even korang is nobody pun, don't worry. Kalau manusia tak boleh tolong kita, Tuhan boleh tolong kita. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.